bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu moden pra-merdeka. Dalam tajuk bahasa Melayu moden hari ini, kita akan belajar tentang konsep bahasa Melayu moden. Seterusnya, tahap perkembangan bahasa Melayu moden. Hari ini kita fokus pada bahasa Melayu moden pra-merdeka dari segi sumbangan tokoh asing, tokoh tempatan, pertubuhan dan institusi. Hasil pembelajaran hari ini, murid seharusnya dapat menjelaskan konsep bahasa Melayu moden, mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden, menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Konsep bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19 ekoran kedatangan penjajah Eropah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Hasil karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Perkembangan bahasa Melayu moden dapat dilihat daripada dua tahap, iaitu bahasa Melayu moden pra-merdeka dan bahasa Melayu moden pasca merdeka. Hari ini kita fokus pada bahasa Melayu moden pra-merdeka. Tokoh asing. Sir Richard Olaf Winstead. Sir Richard Olaf Winstead atau juga dikenali sebagai R.O. Winstead merupakan pakar pengkaji dari Timur Inggeris dan pentadbir kolonial di Tanah Melayu dan di Singapura. Beliau datang ke Tanah Melayu sebagai nazir sekolah-sekolah di Perak pada tahun 1902. Pada tahun 1916, beliau dilantik sebagai penolong pengarah pendidikan di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri bersekutu. R.O. Winstead adalah antara pegawai Inggeris yang mendalami budaya dan bahasa dengan melakukan penyelidikan tentang bahasa dan kesusasteraan Melayu. Antara sumbangan beliau dalam bidang bahasa adalah seperti yang berikut. Richard James Wilkinson. Richard James Wilkinson, ringkasnya R.J. Wilkinson, tiba di Tanah Melayu pada tahun 1889 dan bertugas sebagai pegawai pentadbiran kolonial. Beliau banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan bahasa Melayu dengan menerbitkan kamus dan menyusun ejaan. Antaranya adalah seperti yang berikut. Selain itu, beliau banyak menerbitkan buku-buku cerita lama dan sejarah untuk kegunaan penuntut-penuntut sekolah. O.T. Doucet atau nama penuhnya Oman Theodor Doucet berketurunan Jerman. Pada tahun 1912, setelah menamatkan pengajiannya di University of London, beliau dilantik sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka. Pada tahun 1914, beliau dilantik sebagai pengetua Maktab Latihan Guru Melayu Melaka. Kemudian, sebagai penolong pengarah pelajaran. Seterusnya menjadi pengetua Sultan Idris Training College yang pertama pada tahun 1922. Antara karya beliau adalah seperti yang berikut. William Marston.
William Marston yang lebih dikenali dengan nama W. Marston mendalami bahasa Melayu semasa berkhidmat di Sumatera Barat. Beliau merupakan orang yang pertama menemukan dan menyenaraikan kosakata bahasa-bahasa dari Madagaskar hingga ke Marquess. W. Marston juga merupakan orang yang pertama yang memperkenalkan pola keselarasan vokal bagi perkataan dalam bahasa Melayu. Antara karya beliau adalah seperti yang berikut. Tokoh tempatan. Abdullah Munshi. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi atau Abdullah Munshi dilahirkan di Melaka. Beliau mendapatkan gelaran Munshi yang bererti guru ketika berusia 11 tahun kerana mengajarkan pendidikan Islam kepada askar-askar Melayu di Melaka. Beliau juga bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles. Beliau merupakan pengkarya pertama yang keluar daripada corak penulisan tradisional dan digelar sebagai papak sastera moden. Di samping mengedari kepentingan buku Nahu Bahasa Melayu, beliau juga telah menghasilkan pelbagai karya. Antaranya adalah seperti yang berikut. Raja Ali Haji. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, ringkasnya Raja Ali Haji, dilahirkan di Pulau Penyegat, Riau. Selain tokoh bahasa, beliau juga merupakan ulama, ahli sejarah dan pujaga Melayu Bugis. Antara karya beliau yang terkenal adalah seperti yang berikut. Major Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Beliau dilahirkan pada 7 Oktober 1876 di Teluk Belanga, Singapura. Kerjayanya bermula sebagai juruwan di Pejabat Perbendaharaan yang bertempat di Istana Besar Johor pada tahun 1898. Di samping itu, beliau juga menjadi pembantu dan penyelidik tentang hal-hal kerajaan dan persuratan Melayu. Pada tahun 1910, beliau telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai Setiausaha Sulit Baginda sehingga 1952, iaitu selama 42 tahun. Beliau telah menubuhkan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa di Johor Bahru pada tahun 1888. Kemudian pada 14 April 1935, namanya diubah kepada Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Antara karya beliau adalah seperti yang berikut. Zainal Abidin bin Ahmad. Zainal Abidin bin Ahmad atau Zaba dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau bertugas sebagai guru bahasa Melayu di English College Johor Bahru dan kemudian bertukar ke Maktab Melayu Kuala Kangsar dan seterusnya beliau berpindah ke Maktab Perguruan Saudang Idris pada tahun 1924. Beliau dihantar ke London sebagai pensyarah di School of Oriental and African Studies, University of London, dan sekaligus mendapat ijazah daripada universiti tersebut dalam bidang pengajian bahasa Melayu dan bahasa Arab.
Setelah pulan, beliau dilantik sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaya Singapura. Beliau banyak menghasilkan karya, antaranya adalah seperti yang berikut. Pertubuhan dan institusi. Pejabat Karang Mengaran. Pejabat Karang Mengaran ditubuhkan oleh O.T. Doucet, iaitu pengetua Pejabat Karang ketika itu, dan Zaba sebagai penterjemah. Antara tujuan penubuhan Pejabat Karang Mengaran dalam jangka pendek adalah untuk menerbitkan buku-buku untuk sekolah Melayu dan menerbitkan bahan-bahan bacaan untuk masyarakat Melayu amnya. Tetapi dalam jangka panjang pula, organisasi ini diharapkan dapat menerbitkan jurnal bergambar dan mengadakan perkhidmatan perpustakaan bergerak ke kampung-kampung. Sultan Idris Training College. Sultan Idris Training College yang ditubuhkan pada 29 November 1922 merupakan idea R.O. Winston. O.T. Doucet telah dilantik sebagai pengetua pertama di kolej tersebut dan beliau amat meminati bahasa dan kebudayaan Melayu. Peranan kolej tersebut adalah sebagai institusi latihan untuk melahirkan pendidik dan badan penerbitan buku, khususnya buku untuk kegunaan sekolah. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Asas 50. Angkatan Sastrawan 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 di Singapura. Asas 50 dengan konsep perjuangannya seni untuk masyarakat atau seni untuk rakyat, bercita-cita untuk memajukan bahasa dan sastra Melayu sebagai alat untuk menuju kemerdekaan, keadilan sosial dan kemajuan fikiran selari dengan konsep perjuangannya. Antara matlamat penubuhannya termasuklah memperluas dan mempertingkatkan martabat kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Seterusnya, melindungi hak-hak ahli dan pengarangnya dan juga melakukan pembaharuan dalam sastra tanpa menghilangkan yang lama. Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1888. Pengasasnya ialah Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman Andat dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Pakatan tersebut merupakan suatu perhimpunan belajar mengajar dan siasat menyiasat tentang pengetahuan dan peraturan bahasa Melayu. Antara perancangan pakatan ini adalah seperti yang berikut. Jawi Peranakan. Jawi Peranakan merupakan akhbar Melayu yang pertama diterbitkan di Malaysia tetapi dicetak di Singapura. Antara tokoh penting dalam penerbitan akhbar ini ialah Munshi Muhammad Said Dada Muhyiddin yang berasal dari Pulau Pinang dan Muhammad Naina Marikan yang dikatakan antara pengarang dan penyalin manuskrip yang terkemuka. Jawi Peranakan ialah nama satu golongan masyarakat kacukan India Melayu di negara ini. Oleh sebab itu, pengarang dan wartawan akhbar ini secara umumnya terdiri daripada golongan Jawi Peranakan yang meletakkan kepentingan mereka sebagaimana kepentingan Melayu. Penerbitan akhbar ini adalah atas kesedaran golongan Jawi Peranakan terhadap pelbagai perkara yang berlaku di Singapura dan di alam Melayu. Akhbar yang menggunakan
Cogan Gata, tawakal itu sebaik-baik bekal, ditulis dalam tulisan Jawi. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.